Kota Berlin, ibu negara Republik Jerman. Berlin terkenal dengan tembok yang mengelilinginya. Ia dibina pada tahun 1961 sebagai tembok pemisahan ideologi antara Jerman Barat dan Jerman Timur suatu masa dahulu. Fatimah Haji Osman sudah berhijrah ke kota Berlin sejak tahun 1979 lagi. Fatimah yang berasal dari Johor adalah bekas kaki tangan German Development Service dan pernah juga berkhidmat dengan United Nations. Beliau pernah bertugas di Peru dan Paraguay sebelum di Berlin. Selepas saya meneruskan pelajaran Jerman ni, saya ditawarkan untuk bekerja dengan German Development Service dan UN, United Nations. Fatimah Haji Osman sudah berhijrah ke kota Berlin sejak tahun 1979 lagi. Beliau adalah antara yang menjadi saksi peristiwa bersejarah tembok Berlin diruntuhkan pada tahun 1990. Selepas perang, orang-orang yang dalam kawasan East German kan, Jerman Timur, dia dah terkurung dekat wall ni kan. Dekat apa ni kata orang, apa dia panggilkan ni, wall of Berlin ni. Jadi bila siapa yang nak keluar ni, bila dia nampak aja nak keluar, ditembaklah. Jadi orang-orang yang ada di gambar-gambar di sini ni semua sebahagian daripada orang yang dibunuhlah. Fatimah adalah seorang yang sangat gemar memasak masakan Melayu. Sejak masih bertugas dahulu lagi, beliau suka memasak untuk kawan-kawan di Jerman. Saya ni start buat makan-makan ni sebab dari galakan kawan-kawan, sahabat-sahabat saya. Dia kata, Fatimah masaklah makanan Melayu. Dia kata, betul-betul Melayu punya autentik kan. Saya nak Fatimah tolong buatkan saya makanan untuk 100-200 orang. Saya pun terperanjat kata, 100-200 orang tu ramai, bukan skala 10 orang ni. Tapi saya cubalah, saya kata tak apalah. Macam kat rumah, dekat Malaysia kan kita buat kenduri tu kan sama juga. Masakan Melayu hasil air tangan Fatimah bukan sahaja mendapat sambutan rakan-rakan Melayu beliau, tetapi juga penduduk setempat. Menyedari peluang yang terbuka, maka Fatimah mengorak langkah seterusnya. Tapi lama tu makin bertambah pula order tu. Baik-baik untuk 50 orang, 100 orang, dah jadi 200 orang. Betul, in the end saya pun terfikir, kalau saya buat betul-betul ni, mungkin boleh buat bisnes kan. Fatimah tidak terfikir pada suatu hari nanti, beliau akan membuka sebuah restoran di Berlin. Segalanya bermula dengan dorongan rakan-rakan yang membuat tempahan catering secara kecil-kecilan, hingga akhirnya tertubuhlah restoran Sri Melayu. Masakan Kak sini untuk orang-orang Asianya, kebanyakan Kak sini pesan nasi lemak. Nasi lemak, rendang. Ya. Kalau makanan Melayu, Sri Melayu berarti makanan Melayu. Seperti gulai, macam-macam lah yang kena-mengena dengan Melayu kan. Pasal di sini tak banyak restoran Melayu atau Indonesia atau Malaysia, terlalu sedikit Kak Berlin. Di Berlin sukar untuk mendapatkan restoran yang menyajikan makanan asli Melayu. Paling hampir adalah restoran yang dipelopori oleh pengusaha Indonesia. Fatimah melihat ini sebagai satu cabaran dan peluang. Samihah dan suaminya Jamal telah membantu Fatimah dalam urusan pembelian barang keperluan memasak untuk restoran Sri Melayu sejak awal penubuhannya lagi. Untuk membuka kedai ini memerlukan banyak pertolongan.
sebabnya seperti beli makan bahan-bahan mentah kan. Saya tak perlukan, saya tidak punya kenderaan saya sendiri. Banyak yang cuba menolong saya. Jadi salah seorang tu, seorang kawan baik saya memberi tawaran. Katanya dia nak bahagian shopping ni biarlah saya yang buatkan. Fatimah bernasib baik kerana sudah lama berkenalan dengan Samihah, warga negara Jerman yang berkahwin dengan seorang Muslim dari Syria. Fatimah dan Samihah merupakan sahabat akrab. Samihah memandang tinggi kepribadian yang ada pada diri Fatimah. Itulah yang menjadi asas ikatan persaudaraan yang kukuh antara mereka. Fatima is a very generous person. She helps without taking something. She always sees who needs help, and she gives everything she has without asking, and it's really amazing. Gudang runcit terbesar di Berlin ini merupakan kedai borong yang sering dikunjungi oleh Fatimah. Ia milik seorang warga negara Jerman yang berasal dari Palestin. Kita sekarang berada di tempat yang saya selalu beli barang-barang runcit, udang semua sekali lah, semua tempat pembungkus, apa ni kan 400 je. Sinilah consumer yang paling harga yang berpatutan ya, harga dia. Dan sini juga ada menjual barang-barang yang halal. Itu sebabnya saya datang ke sini. Segala keperluan memasak ada dijual di sini. Bagaimanapun, kesukaran mendapatkan produk dari Malaysia menjadi satu kekangan untuk Fatimah memastikan keaslian cita rasa masakan Melayu. The market is here. The German, especially market, German market is very big. You know, the German people they don't cook too much at home. They eat outside. So as if you go everywhere, a lot of restaurants from all over the world. Whatever you want, you can have it. They have plenty. Why we don't have only, I think Indonesia there are only 2 or 3 in Berlin, and Berlin have 5 million people. Only Berlin 5 million people. We have 85 million people in Germany. So Malaysia and Indonesia, it could be better. It could be more, and the market is there. The market is there. Fatimah teruja dengan semangat yang dimiliki oleh Jaridi. Sungguh pun Jaridi berasal dari sebuah negara bergolak, namun itu bukan alasan untuk tidak maju dalam kehidupan. Fatimah merancang untuk membawa masuk produk dari Malaysia melalui rangkaian yang dimiliki oleh Jaridi. Frankfurt yang terletak kira-kira 500 km dari Berlin merupakan kota metropolis utama di Jerman. Bandaraya ini adalah kota budaya kerana dihuni oleh pelbagai etnik. Kira-kira separuh daripada penduduk Frankfurt adalah warga asing yang berhijrah dari serata dunia. Tidak hanya di Berlin, Frankfurt juga tidak asing dengan aroma dan cita rasa masakan Melayu dari Malaysia. Ia diasaskan oleh Idris Abdul Ghani, anak kelahiran Ipoh, Perak. Idris mula menjejakkan kaki di Frankfurt pada 26 Oktober tahun 1986. Beliau memiliki sikap hidup orang Melayu yang berani dan teguh pendirian. Germany saya pilih pada waktu itu kerana Germany yang paling banyak ada border. So sebagai Malaysian passport holder, you boleh pergi Germany as a tourist untuk 3 bulan. Saya nampak banyak orang Eropah di Malaysia. Dan saya fikir, kenapa tak ada orang Malaysia di Eropah? Mungkin orang lain ada di sana, tapi saya sendiri, saya mau cuba.
Selepas tamat pengajian dalam pengurusan hotel dan catering di Institut Teknologi Mara Shah Alam, Idris bekerja sementara sebagai juru jual kereta. Namun jauh di sudut hatinya mengimpikan menjadi chef yang berjaya. Buntu dengan kehidupan ketika itu, Idris mula memikirkan tindakan drastik untuk merubah kehidupannya. Beliau nekat hendak berhijrah mencuba untung nasib di negeri orang. Saya nekat jual apa yang saya ada, beli tiket yang paling murah masa tu Aeroflot, and that's it. Pack my thing, go to the airport and gone. That was 26 October 1986. Idris memilih Jerman kerana dari sana beliau bebas ke negara lain melalui jalan darat tanpa halangan immigration. Bahasa Inggeris rupanya bukan bahasa pertuturan rasmi di Jerman. Idris mula gelabah dan tenggelam punca kerana tidak menyedarinya dari awal. Sampai Frankfurt, I have no destination. I tak tahu mana I nak pergi. I know next to nothing. Sampai satu ketika, ada satu kedai provision shop barang-barang Asia ni punya taukenya dari Penang. Jadi, I selalu pergi kedai tu. I terjumpa satu Jerman yang beli santan banyak. So, I tanya dia, what you going to do with this? I cook. I have a restaurant. And then dia tanya I, what are you doing? Can you cook? I said, yeah, of course. So dia bagi kad dia kata, come to see me. Berbekalkan persediaan ilmu di bidang hotel dan catering sewaktu menuntut di ITM dahulu, Idris mula bekerja di restoran tersebut. Beliau telah berkahwin dengan wanita tempatan, namun jodoh mereka tidak kekal lama. Idris kemudiannya telah berkahwin semula dengan Cumi, seorang gadis kelahiran Batu Pahat, Johor yang minat memasak. Pada asalnya, Cumi ni suka memasak. Suka memasak, kalau balik kampung pun suka masak. Dan bila tiba di sini, Cumi utamakan masakan Malaysia dan bawa di Germany. Cara hidup saya pun dah lain sebab dulu kalau saya nak makan, saya masak sendiri. Tapi sekarang ni dengan isteri Melayu ni, dia masak. So, I rasa life dah jadi lain sikit bila ada orang masak. Dulu, I punya family semua I yang masak. Masakannya pula boleh kata mainly I punya favourite pasal memang I suka makanan Jawa. And I kata, apa kata kalau kita buka restoran? Pada awalnya untuk buka restoran ni amat banyaklah dugaan tu. Daripada senang, pada susah, macam-macam lah rintangan yang kami nak buka restoran ni. We paid the rental December 2015, 2015. But I couldn't move because there's no money in. Tapi I terpaksa bayar sewa daripada December, January, February sampai Ogos. Ogos baru kita fully open officially. And from August until now, this is what you can see. I duk fikir pandan juga. I like pandan. I like the name of pandan. Cuma bila I tengok dekat sebelah tu ada kedai nama Sampan, cakap, it doesn't fit, man. Pandan Sampan. Jadi bila Cumi, isteri I dengan anak-anak I cakap,
Daddy, why don't you just stay with pandan? The final is pandan. Orang senang sebut, Jerman pun senang sebut. So kami pilih pandan, A Taste of Malaysia. Penat lelah Idris dan Cumi membuka restoran Melayu kini mulai membuahkan hasil. Perlahan-lahan sambutan terhadap restoran pandan di Frankfurt semakin menggalakkan. Hidangan cita rasa Malaysia mula menambat hati penduduk tempatan dan juga pelancong asing khususnya dari Asia. Sebagai pendatang minoriti, Idris dan Fatimah harus bijak menghidup peluang untuk meneruskan kelangsungan hidup di perantauan. Kecekalan dan semangat juang tinggi yang ada pada mereka seharusnya dipuji. Tapi oleh kerana kedai saya itu Seri Melayu, saya mahu tema-tema di dalam kedai saya itu berbentukkan kemelayuan. Dan turun saji adalah salah satu daripada dekorasi asli Melayu. Saya cuba ingin memkenalkan Malaysia. Sebab Malaysia tu tanah air saya. Saya ni orang Melayu kan. Jadi saya mahu Melayu tu dikenali oleh semua orang. Dekorasi semua ada. Plan saya mau bikin dekorasi kayak di Melayu. Persis kayak di Melayu. Terus dinding pakai anyaman. Itu plan utama. Idris dan keluarganya sama-sama menggembeling tenaga untuk merealisasikan impian mereka. Tata hias kesenian Melayu menjadi pilihan hiasan ruang dalam restoran Pandan Cafe. Masa I tengok kedai ni, it was kedai Italian restaurant. Bila anak-anak I semua tengok, wife I pun tengok, dia cakap, pertama sekali kita kena buat, we turn everything in white. Idris memberi kebebasan kepada anaknya untuk menampilkan cita rasa generasi muda dalam suasana dalaman restoran miliknya. Basically, how we came up with all the ideas was teamwork. We collected different ideas and we knew that we wanted to combine the very traditional Malaysian style with modern parts in it. So we, for example, took all the chalkboards and started writing the dishes and explaining the Malaysian cuisine so that Germans or non-Malaysians would understand and would learn what Malaysian cuisine is. Saya suka datang ke restoran Pandan kerana restoran ni mengingatkan saya kepada suasana di Malaysia. Kalau kita tengok kepada persekitaran restoran ini, cara susun atur restoran ini membawa elemen-elemen Malaysia dan membuatkan saya teringat kepada suasana di Malaysia. Bukan hanya seni dekorasi ala Malaysia sahaja yang diketengahkan oleh Idris dan juga Fatimah, malah penggunaan istilah Melayu pada menu makanan juga turut diperkenalkan. Semua ini dilakukan semata-mata demi untuk mengekalkan keaslian budaya dan bahasa jati diri Melayu. Of course, some words they say a bit wrong. For example, roti canai, they read it and they say roti canai. That's what Germans do. But actually, like the vowels that you have in the Bahasa Melayu, it's not so different from the German words, from the German language. Kita tak boleh translate direct translation. Sebab kalau kita buat direct translation nasi lemak, berartinya fat rice. Fat rice tu maknanya kalau kita translate balik semula pada Melayu, pada fikiran orang nasi tu berlemak. Jadi sebenarnya nasi tu bersantan. Jadi sebab tu saya tak tukar nama dia direct translation. Saya biarkan nama tu nasi lemak. Asal dia mesti tetap. Bila orang makan nasi lemak, dia tahu ini memang nasi lemak.
Dan huraian dia ditulis dalam bahasa Jerman. Jadi orang tahu apa konten dia, isinya pada nasi lemak. The nasi lemak. The food, it reminds you of Malaysia, it reminds you of home. What I think. Miss the Malaysian food every day, so Yeah. I have to come back as much as possible. I hope that Malaysian food Gets more recognized. becomes more recognized, and that maybe they open in other parts of Berlin. I don't know if there's other branches, but that it keeps the same small, homey feeling. Yeah. Yeah. Salah satu cara untuk kita mempromosikan Malaysia adalah melalui makanan Malaysia, ya. So sebab itu saya bawa mereka datang ke sini, dan kadang-kadang kita terima banyak juga delegasi daripada Malaysia, dan salah satu tempat wajib untuk mereka singgah ke Frankfurt ni adalah di Restoran Pandan. Semangat jitu yang ada pada Idris dan Fatimah memperkenalkan Malaysia melalui sajian makanan Melayu harus dipuji. Semoga kehadiran restoran Melayu di bumi Jerman akan menjadi asas jalinan hubungan silang budaya antara Barat dan Timur melalui keunikan aroma dan cita rasa masakan Melayu. Kalau boleh lah, insyaAllah, kalau boleh cumi nak ianya sentiasa mengikuti cita rasa Malaysian, yang di mana orang boleh cakap makanan cumi sedap, ada rasa Malaysia. Kalau boleh sampai ke tahap, kalau orang kata you tak sampai ke Pandan, then your trip in Frankfurt is not complete. Jadi saya mengharapkan yang satu hari kedai saya tu maju, orang-orang yang datang makan tu saya jamin dengan barang-barang makanan yang saya jual tu adalah halal. Orang Malaysia yang datang ke sini sebagai pelancong dapat singgah ke kedai saya untuk makan makanan yang serasa dengan kehendak mereka.